Okey, seterusnya untuk Lazada, kita akan pergi kepada bahagian shipping. So saya akan terangkan beberapa benda tentang bahagian shipping ni. So you all kena dengar betul-betul dan catatlah apa yang saya nak terangkan. Okey. Untuk shipping untuk Lazada dia tidak tetapkanlah, dia tidak tetapkan dan tidak akan memilih mana-mana logistik yang tertentu untuk menghantar barang melalui platform ni. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga, sekiranya tuan-puan terpilih, tu based on nasib juga sebenarnya, based on luck juga. Sekiranya terpilih, sebenarnya untuk Lazada ni, sekiranya macam pos laju, dia biasanya dia akan call, dia akan tanya, ada barang nak ambil tak untuk Lazada, ataupun ada yang order perlu diuruskan tak untuk Lazada, saya nak pergi ambil. Dia siap call lagi. Ni Lazada punya special. So dia siap call lagi, dia tanya, boleh tak saya nak ambil untuk ni, untuk barang ni. Lepas tu saya kata, ada yang okey, saya suruh datang ambil. Ada yang barang tak ada, so saya cakap pergi hantar sendiri. It depend pada ini. Shopee kalau order banyak boleh pick up kan. So it depend pada ni juga sebenarnya, Nadrah. Bergantung kepada tempat tu juga ataupun bergantung pada logistik tu juga. Sebab ada yang tak dapat sebenarnya, kena hantar sendiri juga untuk pos laju ataupun sebagainya. Dia depend pada you all punya tempat tu macam mana, ataupun pusat pos laju ataupun pusat JNT dan sebagainya. Sebab macam contoh macam pos laju yang pos laju untuk Lazada tu, macam ni cerita dia. Dia call dia tanya ada barang tak nak hantar. Lepas tu saya cakap ada barang tapi tak siap lagi. Lepas tu saya pun tanyalah dia kenapa call, sebab biasanya kan kita pergi hantar sendiri. So kenapa call? Dia kata sebab dia dapat notification daripada Lazada yang dia boleh ambil dekat sinilah, dekat tempat kita ni untuk hantar barang. So tu adalah based on luck juga dan based on Lazada punya recommended lah untuk ambil ataupun sebagainya. Okay. Kau tu ada time dia je atau ada time dia je. Dia tak selalulah. Bukan setiap masa. Ada time dia je. Okay, so untuk Shopee saya rasa lebih kurang sama juga macam tu. Tapi ada juga sekiranya you all nak suruh datang ambil, mungkin ada package yang lain lah. Tapi saya rasa kalau yang JB dengan Shopee ni dia tak boleh ambil lah sebenarnya. Sebab syarat dia yang pertama memang untuk apa ni panggil? Memang untuk drop off. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian shipping yang tadi tu saya dah terangkan sedikit kan. So itu satu, dan seterusnya adalah macam mana kita nak ship benda tu, macam mana kita nak uruskan benda tu. So cara nak tahu macam mana kalau masuk order dan sebagainya, sebab Lazada ni lagi cepat untuk permulaan, dia agak cepat sikit untuk kita dapat order. Kenapa? Kerana Lazada dia akan push, dia akan sebarkan kita punya barangan tu di mana-mana link. Maksudnya dia akan tarik traffic kepada kedai kita terlebih dahulu untuk yang baru ni lah. So dia macam nak support kita supaya kita ni, Lazada boleh buat duit lagi senang daripada Shopee. So macam tu lah lebih kurang. Sebab ada yang student saya bila dah upload barang je, baru je upload barang, terus dapat terima order. Tu rezeki lah. Okay, tu rezeki. So you all boleh, mungkin akan dapat juga di antara you all ni, mungkin yang dah upload barang tu. Sebab tu saya suruh upload je cepat-cepat. Dan mesti score tu mesti tinggi, supaya nanti benda tu dia boleh letak pada tempat untuk orang beli lah. Okay, so sekiranya tuan-puan menerima order, so macam mana nak uruskan order tu. So tuan-puan perlu pergi kepada bahagian order dan juga review. Klik kepada bahagian order dan juga review.
So klik pula kepada bahagian order. So dekat bahagian order ni dia akan tunjuklah beberapa order yang dah masuk dan juga yang perlu kita print dan sebagainya sekiranya ada order lah. Okay, so kalau tengok di bahagian sini, so bila pergi kepada bahagian to ship, dia akan ada arrange shipment ni yang to pack. To pack ni maksudnya bila kita dah siap, bila kita dah ready untuk pack, so klik je untuk to pack. Okay, so lepas klik je to pack, so order management start. Okay, so lepas dah klik bahagian to pack, so bahagian ni untuk bahagian kita klik lah, bahagian status ni kita klik untuk to pack lah. So klik kepada bahagian to ship, so boleh klik kepada arrange shipment, sama juga dengan Shopee. Dan sebenarnya dekat bahagian bahagian sini juga, bahagian arrange shipment ni ataupun to pack ni, you all boleh print all not printed lah. Maksudnya apa yang tak print lagi, so you all boleh print. So klik kat sini dan kita boleh print lah. Okay, so dia ada 3 list. So sekejap lagi saya akan tunjuk the list tu. Okay, to ship dan shipping. Shipping ni maksudnya dah hantar dan terus barang sampai lah. Macam contoh yang ni barang dah sampai, so dia akan tunjuk macam ni lah. So saya kan letak holiday mode. So dah tak ada order masuk sebab takut nanti kena ban dengan Lazada sebab ada beberapa order yang saya cancel. Sebab apa? Sebab tak sempat kan. So sebab sampai berapa hari tu tak sempat hantar, 5 hari. So ini adalah order-order yang dah diterima, so yang dah delivered lah. So dia akan masuklah duit tu ke dalam kita punya bank. Macam tu. So cancellation pun boleh tengok juga. Yang ni memang ada cancellation sebab dia dah tak gerak kan. Okay, ajar juga macam mana nak buat account apa tu, away. Macam mana tu? Macam account idle yang kita away atau bercuti. Macam yang cikgu sekarang ni lah. Nak klik tekan mana tu cikgu nanti? Yang tu saya dah tunjuk tadi. Mungkin tak perasan, tak apa saya tunjuk balik. Tak perasan, tengah buka skrin. Okay. So kalau bank macam mana? Tak boleh menjual ke? Ya, tak boleh menjual. Okay, sebenarnya saya dah tunjuk untuk holiday mode tu. So puan boleh pergi kepada bahagian bawah sekali, pergi kepada bahagian my account. So klik kepada bahagian profile. Lepas klik kepada bahagian profile, klik kepada bahagian holiday mode di sebelah kanan ni. Nampak tak? Di belah kanan ni ada holiday mode. So klik kat sini. So if you are on holiday mode, so klik saja on. Okay, dan boleh set up lah berapa lama you nak holiday tu. Okay, baik. Yang ni saya dah tunjuk sebenarnya. Okay, so order tu you all boleh tengok dekat sini lah. So macam mana nak klik order apa semua. So saya tak ada order yang baru untuk tunjukkan demo kepada dekat bahagian sini. Tapi saya akan tunjukkan the dokumen yang diberikan ataupun yang perlu diprintkan oleh di Lazada ni lah. Kejap saya cari dokumen sekejap. Cikgu. Ya, saya. Lazada dengan Shopee ni mana banyak tolak cikgu? Banyak tolaknya Lazada banyak tolak sebenarnya. Tapi Shopee pun bergantung pada tuan-puan punya masuk apa. Kalau ada masuk macam RM15, RM40 tu yang free shipping tu kan. Yang tu pun ada banyak tolak lagi berbanding dengan Lazada. So kalau tanya daripada segi akaun biasa ataupun akaun yang tak ada apa-apa ni, so Shopee lah lagi rendah sikit daripada berbanding dengan Lazada. Sebab Lazada dia rate dia tidak dikenal pasti lagi sebab saya ada tanya hari tu sebab dia bagi tahu dia ambil hanyalah 2.5. So 2.5 lepas tu dia kata kena darab dengan kita punya SST. Jadi darab dengan SST berapa 0.06. So itulah banyak jugalah sikit.
berbanding dengan Shopee. So Shopee pun dia akan tolak juga, tapi tolak dengan beberapa benda lah. Kejap deh saya cari Lazada. Ni Lazada ni. Lazada. Oh, saya tak situ. Ada soalan lagi ke? Okey, faham. Shopee banyak. Tadi time modify registration ada kolom isi income tax rujukan. Kalau belum ada tu skip je. Ya betul. Skip je, tak payah isi apa-apa. Income tax guna detail syarikat dalam SSM ke atas nama personal. Tak payah isi. Sebab tak payah isi yang tu Stella. Kalau nak isi boleh isi juga. Tapi kalau if you guna nama syarikat, so syarikat punya ni lah tax. Kalau guna personal punya tax. Tapi dia hanya kira untuk tax tu sahaja. So dia memudahkan sebenarnya. Kalau dia tak payah kira lah tax dia berapa apa semua. Tapi kalau nak kira secara manual pun boleh. Tapi kira di luar lah lepas dapat statement dan invoice daripada Shopee. Lazada. Sorry. Cikgu kalau barang Lazada nak post kita nak drop off kat mana? So drop off bergantung kepada ni. Bergantung kepada OWP. Puan Norfa mungkin Puan Norfa punya ni ada problem kot dengan sound sebab saya tak dapat dengar apa-apa Puan Norfa nak cakap. Boleh ke Puan Norfa? Cikgu, Ya. syarikat macam shipping tu, dia macam Shopee juga ke? Semua ada? Tak. Sekejap saya minta Puan Norfa mute je. Ataupun boleh siapa-siapa tekan mute kat Puan Norfa. Macam mana soalan tadi? Maksud saya macam Shopee dia ada JNT, ada DHL semua kan. Kalau yang Lazada ni sama juga ke? Dia punya syarikat kurier dia? Dia sebenarnya sama tapi dia bergantung pada tuan-puan punya ni dapat ataupun tidak benda tu. So macam yang saya tadi saya dah tunjuk. Yang saya punya tu adalah orang panggil Skynet dan juga pos laju. So dua tu je. So dia bergantung pada yang tuan-puan dapat. Okey, sekejap saya screen. Invoice. Betul lah invoice. Dan juga ada extender 1 meter di bahagian Okey, baik. Saya dah cerita. Okey, saya pergi pin pula tadi. Okey, baik. So untuk tuan-puan tengok ni. Okey, tuan-puan boleh tengok ni. Okey, yang pertama sekali, tuan-puan tengok di bahagian invoice Lazada punya away bill. So yang pertama sekali dia akan bagi list yang perlu tuan-puan hantar barang. So ni dia akan bagi satu list. Dan yang kedua, kalau pos laju dia akan tulis pos laju di atas ni. Dia tak akan tulis untuk Skynet ke apalah. So basically untuk buat masa sekarang ni kebanyakannya saya akan dapat pos laju lah. Sebab sikit-sikit je barang post dekat Lazada ni. Dia tak ada bug lagi lah.
Dan dia akan bagi the tracking number untuk pesalaju. Yang ni perlu drop off je, tak perlu nak macam nak apa panggil ni, nak bayar ke apa-apa, tak, letak je. Macam Shopee juga, sama je. Lepas tu dia akan bayar dekat invoice. Yang ni lah invoice yang saya bagi tahu tu. Invoice ni lah yang saya bagi tahu, yang di mana tuan-puan boleh meletakkan invoice ni di dalam parcel tuan-puan. Okey? Okey, cikgu, nanti kita tengok bill lah ya, sebab kita nak set tak boleh macam Shopee ya, tak boleh macam Shopee. Yang saya punya keluar Let's Express, so sebab kawasan KL tu. So dia akan keluar Let's Express, Lazada Express lah. Okey. Cikgu, pilihan delivery tu saya belum arif. Biar ke standard. Ya, biar ke standard sahaja, tak perlu ubah apa-apa. So dia akan memang jadi standard je. Dia tak ada apa-apa pilihan juga kalau you all nak buat pun. Kecuali you all memohon dengan dia orang untuk menggunakan satu platform sahaja. Kalau saya ni syukurlah dapat satu je, dapat pesalaju je. Jadi cikgu, Ya. kalau dah post barang tu, dah upload produk dekat Lazada, so customer sendiri yang pilih platform apa diorang nak pilih untuk Korea ya? Tak ada. Kalau you all perasan dekat Lazada, kalau you beli, contohnya saya beli contoh, saya tunjuk kat you all dia punya ni. Okay, contoh saya ambil satu barang. Okay, so saya pilih ikan ni. So RM7.50 murah. So saya pun beli, contoh saya beli, saya buy. Okay, bila buy dia akan minta untuk kita login lah. Istilah dia akan minta untuk kita login. So login saja. Ada. Tak apalah, nanti you all akan tengok dekat bahagian shipping. So dia sebenarnya dekat bahagian shipping tu you all yang kena bayarlah untuk shipping tu. So kalau kat sini dia akan tulis apa? Dia akan tulis standard delivery je kalau you all perasan. Ni standard delivery sahaja. Tak ada pilihan lain. Itulah yang nampak tadi, standard delivery free. So kita yang bayar dengan pos laju lah. Tak. Ke pos laju akan bill kita? Customer yang bayar untuk shipping tu. Oh, okey. Okey, boleh? So barang tu kita hanya pergi drop dekat pos laju lah? Ya, betul. Boleh Okey, ada lagi soalan lain? Cikgu, Ya. invoice tadi tu kira macam resit dekat customer lah maksudnya. Ya, betul. So invoice ni adalah macam resit lah. So resit ni yang diorang boleh hantar balik tu. So yang ni yang dia pakai balik untuk hantar balik pada kita. Kalau terjadi apa-apa, so diorang akan guna ni balik. Okey? Boleh Siti tanya? Ya, boleh. Tadi kan cakap free shipping kan, tapi customer bayar, so maksudnya kalau customer kata bukan free shipping ke? Macam mana kita jawab pula? Dalam Lazada dia tak ada free shipping. Oh, okey. Tapi yang dia bagi tahu kat sini, enjoy a shipping promotion with minimum one item, disebabkan seller tu yang setting. So seller ni dia settingkan untuk bagi kepada orang, sekiranya beli lebih pada 2, so dia akan dapat free shipping. Macam tu lah.
Alright, boleh Cikgu. Ni pun dia bagi tahu free disebabkan saya tak letak lagi login tu dan tak letak lagi alamat saya. So bila tak letak alamat, so yang tu pun akan menyebabkan dia tak boleh nak baca sama ada saya dapat free shipping ataupun tidak. Ya, ada soalan Stella. Ke siapa? Cikgu, macam invoice tu kalau hilang boleh return balik ke? Macam sebab kita nak return tu kena ada invoice tu kan? Oh, as a customer ke as a seller? As a customer. Kalau customer dapat barang kita dan dia nak return balik, invoice hilang. Oh, itu tak boleh lah sebabnya okay, cerita pasal return. So saya akan terangkan sikit pasal return. So untuk return ni you all kena hati-hati sikit dekat Lazada. So boleh take note dulu sebab tak ada dalam nota yang ni. So boleh take note. Okay, yang pertama sekali untuk invoice ataupun untuk apa-apa return lah, berlaku apa-apa return. So sebenarnya customer di Lazada dia boleh minta return sebanyak 3 kali. 3 kali return. Tu kena ingat, bear in your mind. So benda tu 3 kali return sebenarnya dia boleh minta. So return yang pertama bila kita reject dia boleh minta sekali lagi. Okay, return yang kedua dia minta kita boleh reject sekali lagi. Dan return yang ketiga kalau kata kita tak tekan reject ataupun kita tak tekan accept ataupun anything, so yang tu akan dikira sebagai accept. Sebab in my case saya pernah terjadi tapi barang tu mestilah bernilai di bawah RM60. Barang tu mestilah bernilai di bawah RM60 dan kebetulan pula barang tu adalah bernilai RM26. So bila jumlah yang dibelikan tu sikit ataupun jumlahnya sikit daripada RM60, so automatic Lazada akan deduct ataupun akan bagi duit itu kepada customer tanpa perlu kita menghantar barang. Tanpa perlu customer menghantar barang balik kepada kita. Sebab apa? Sebab nilai dia bawah pada RM60. Okay. So tu the problem dekat Lazada tu, dekat Lazada lah. So you kena faham betul-betul yang tu. Jelas tak saya bagi tahu? Jadi barang kita dia dapat, duit kita tak dapat lah macam tu. Yes. Walaupun barang tu rosak ke ataupun apa-apa ke, barang tu dia tak boleh hantar, dia boleh je simpan keep dia punya tu, tapi kita tak dapat duit. Tapi barang tu dah pergi dah. Dan saya ada bercakap dengan dia punya assistant dekat ni Lazada punya ni. So dia bagi tahu memang macam tu dia punya cara. So agak merugikan sikitlah pada seller sekiranya ada berlaku return. Sebab tu dia punya polisi tu 14 hari return tu. Rugi juga macam tu. Ya, harap tak ada masalah yang akan datang. Ya, insyaAllah. So tak apa, itu pengalaman Sebab saya pun tak tahu benda tu berlaku macam tu. So bila saya perjelaskan balik dengan Lazada, so barulah tahu benda tu. Okay, tu dia punya situation lah. So kena print 3 ni dan bila print 3 ni, you all dah boleh ni. Dan satu lagi, benda masalah yang ketat dekat Lazada dengan pos laju ni adalah di bahagian ini. Di bahagian untuk print away bills. So saya menggunakan away bills yang kecil tu. Yang size A6 tu kan, size A6 tu. So bila nak print, benda ni tak muat tau. Benda ni tak muat. So tak penuh. So bila tak penuh, bila print dekat A6, dia akan jadi lagi kecil. Ni kan ada kosong kan. So A6, bayangkan A6 yang ada kosong seluas ni. So dia tak jadi A6 lah size tu. Kertas dia jadi size A6. Tapi benda ni tak jadi size A6, so jadi lagi kecil. So bila jadi macam tu, tiba-tiba pos laju reject pula. Kata tak boleh nak macam ni. Nak kena apa? Nak kena print A6. Macam tu pula. So
banyak ni lah, banyak keren lah sikit. Itu pengalaman lah. So ada lagi nak share ke ataupun nak cerita, nak tanya apa-apa? Dan tu tuan pakai thermal printer Betul, thermal printer. Tu dapat free ke apa? Macam mana? Dapat free ke macam mana? Tak belilah, yang tu beli. Thermal printer boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada, mana-mana boleh. Memang kena belilah lah benda tu ke? Thermal printer tu kena beli. Ada lagi soalan lain? Cikgu, macam thermal printer tu, kalau kita print out untuk Shopee, dia dah A6 kan? Tapi kalau kita macam untuk yang Lazada punya ni, dia lari ke? Macam cikgu kata tadi dia kecil, jadi kecil. Betul, memang jadi kecil. Sebab dia akan buat macam ni tau. Contoh bayangkan kalau A6 dia kecil kan, dia jadi kecil macam ni. Ini memang tak jatuh tu, tapi ni antara pembuatan tak terlalu Boleh ke puan? Dia kena setting balik lah kalau macam tu. Takut kena reject. Ya, kena setting balik. So apa yang saya buat adalah saya set up balik, saya screenshot balik. So saya besarkan dan saya cut semua tu dan saya print untuk satu keping ni sahaja. So print untuk satu keping tu je. Tak perlu print dengan yang lain. So susah sikit lah untuk ni. So banyak cerita sikit lah. Banyak kena sikit. Tapi kalau you all nak selamat, you all boleh je print A4, bagi je gerabak besar ni. Okay, ada soalan ke? Saya tengok. Web itu satu je kan? Ya, tanpa kad bahasa. Yes, betul. Yang ni je satu ni je. Yang ni boleh simpan kat dalam juga ataupun nak simpan kat kita pun boleh. Lepas tu satu lagi, yang ni memang kena bagi kepada customer lah. Okay, invoice ni kena bagi kat customer lah. Okay. Tapi tak berapa seronok sangat lah jual dekat Lazada, tak sama seronok jual dekat Shopee. Tapi sebab mungkin dah lama sangat dekat Shopee kan, so dia jadi macam seronok sikit. Invoice bagi kat customer, okay, alright. Lagi soalan? Apa lagi? You all kena buat sebenarnya, baru you all banyak soalan sebenarnya. So saya rasa yang mana dah buat kedai tu, yang tu akan banyak tanya soalan. Cikgu. Ya. Tadi yang pasal Stella tanya pasal mesin print invoice tu. Dia kena beli sendiri ke? Kena beli sendiri. Yang apa ni? Invoice yang main lekat tu, stiker semua tu. Betul. You tarik je dekat Shopee. Tak je terminal printer. Ni you all boleh je beli mana-mana. Sebab saya tak ada jadi affiliate apa-apa pun dekat sini. So you beli je mana-mana. Kalau saya jadi affiliate, saya jual dekat you all. So beli je mana-mana yang you all rasa berkenan dan okay. So ikut pilihan dan bajet masing-masing lah. Betul. Nama printer dia tu mahal sikit. Thermal printer RM290. Ya. Okay, sementara guna yang biasa dulu pun boleh. Yes, betul. Lebih baik guna yang biasa dulu puan. Sebab kita kan zaman PKP kena jimat sikit dekat bahagian tu. So nanti after that dah okay sikit barulah boleh ni. Okay. Nak bagi tahu sebenarnya pos laju dia orang ada macam SOP. Macam menyediakan satu boleh collect barang dekat rumah kita tau, tapi dia kena ada link daftar online. I see. Dia jimat. Macam kita top up, katakanlah RM100, saya pun tak ingat sebab saya pun tak buat lagi. RM100, jadi kalau biasa kita pergi pejabat pos, RM10.60. Tapi kalau kita
kita dah daftar benda tu, kita jangan register under company dia individu. Kalau yang kita bayar deposit 1,000. Jadi saya ada komitmen dengan pos laju. Lepas tu kita dapat harga murah. Jadinya kalau kawan-kawan kita nak tolong yang untuk pos barang untuk customer, kita dapat diskaun dalam RM4 lebih. Jadi kita untung kat situ dah RM6 lebih. Bolehlah siapa-siapa tu boleh tanya dalam pos laju Malaysia. Nanti Ita bagi, kalau yang Pahang punya, nanti Ita bagi nombor contact person yang in charge tu lah. Jimat sikit lah kita sebagai penjual ni untuk jimat kos kat situ untuk untung lebih sikit. Tapi Puan Rosita, untuk Shopee dan juga Lazada, tuan-puan tak perlu bayar pun. Tuan-puan perlu drop sahaja sebenarnya. Tak perlu bayar apa-apa shipping pun. Kalau yang ada yang free kan. Betul. So untuk Lazada dengan Shopee dia tak ada ni lah. Cuma kalau macam contoh kalau nak hantar yang biasa ataupun penghantaran secara orang panggil selain daripada kita pergi pos laju yang timbang-timbang apa semua tu. So yang tu kena pre-register dekat dia kan. So yang untuk pos laju ni tak payah, dia ada barcode dia sendiri. So kita pergi just letak je, hantar letak, lepas tu balik. Tak perlu batu-batu lah. Kita punya IKS ni kadang-kadang ada yang tak daftar dengan Lazada dengan Shopee. So ada. Lazada saya tak aktif. Dia aktif dalam group. Lepas tu kena daftar Shopee kan. Yang Lazada kelas ni. Okay, alright. So, alright. So, betul kalau personal shipping pakai apa ni? My Parcel Share. Okay. Right. So, beli je kertas A6 atau nak potong dari kertas A4 pun boleh guna printer biasa, just kena size A6. Ada printer, tak ada kena ya betul, tak ada masalah. Sebenarnya untuk size A6 tu tidak diwajibkan sebenarnya ataupun tidak disyaratkan untuk you all print A6 tu. So you all boleh je print A4 besar gedabak tu, tapi just you all lipat saja. Tak perlu nak beli size A6 ataupun nak gunting ataupun sebagainya. Just untuk yang tu untuk mencantikkan saja je lah. Dan untuk memfixkan benda tu. So atas kreativiti pula lah masing-masing nak potong ke, nak lipat ke, sebagainya. Okay, baik. So tak ada dah soalan. So okay. Sebenarnya untuk Lazada ni ada banyak lagi yang saya nak share dan sangat banyak jugalah sebenarnya. Tetapi kalau tuan-puan dah tahu basic untuk upload dan juga dah tahu konsep apa penjualan di Lazada ni pun dah kira okey dah. Tak ada apa-apa masalah lah. Tetapi ada satu lagi benda yang paling penting untuk tuan-puan tahu, iaitu yang saya bagi tahu tadi. Apa saya bagi tadi? Saya bagi tahu semalam. Saya bagi tahu semalam iaitu tentang macam mana kita nak buat untuk autobus. Nak tahu tak macam mana nak buat autobus? Ke tak nak tahu? Nak tahu ke tak nak? Nak. Semua nak. Okey, baik. So semua nak Okey, baik. So, yang ni pun teknikal sikit, tapi it's okay. Just you all register saja dan you all dah boleh dapat untuk register sebagai inilah, sebagai apa kata? Untuk sebagai untuk penjual ataupun untuk mendapatkan autobus itu. So, caranya benda ni tak ada dalam nota. So, tapi ada dalam video lah. Benda ni tak ada dalam nota. So apa yang you kena buat adalah you pergi kepada
address ni iaitu bigseller.com. Okay, bigseller.com. So saya type dekat sini. So kejap Oh ni dia pergi kat dashboard kejap. Silap. bigseller.com. Okay, ambil yang second link tu, bukan yang first link, ambil second link. Ambil yang second link. Okay, bila dah ambil second link, tu yang dekat WhatsApp pun dah bagi kan. Okay, dah ambil, dah tekan. Ada yang boleh buka tak? So boleh tak share screen? Saya nak tengok. Saya